saya kena bincangkan tentang arahan-arahan kerajaan ni. Okey. Now, dari segi undang-undang, mahkamah tidak akan mencampuri urusan polisi kerajaan selagi polisi kerajaan itu telah pun diputuskan melalui kerangka perlembagaan dan perundangan. Kerana apa? Sebab itulah tujuannya wujud kerajaan. Kerajaan untuk mewujudkan polisi. Jika pun ada segolongan rakyat tak setuju, masih kena patuhi polisi yang berpandukan kepada perlembagaan dan perundangan, dan mahkamah tidak akan mencampuri sebab itu bukan bidang mahkamah. Jadi tentang polisi ini, pada tahun 1982, pada masa itu kerajaan yang memerintah iaitu Kerajaan Persekutuan Barisan Nasional ada keluarkan satu polisi mengharamkan pengimportan Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah Bible dalam bahasa Indonesia. Di sini kita kena faham. Saudara-saudara kita yang dari Sabah dan Sarawak yang bertutur dalam bahasa Melayu, yang beragama Islam, mempunyai hak untuk memperolehi kitab-kitab suci mereka. Islam sendiri minta kita berlaku adil dan wajib berlaku adil. Di Malaysia setakat ini, kita belum ada apa-apa percetakan Bible dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang berlaku pada masa itu di belah Borneo ni adalah mereka mengguna pakai kitab suci yang mereka katakan bahasa Indonesia Alkitab. Dan masalahnya adalah bahasa Indonesia sejak berzaman dia mencampur adukkan silih ganti penggunaan perkataan Tuhan dan Allah dalam memberi tafsir kepada perkataan God atau Lord. Jadi di dalam Alkitab memang digunakan silih ganti Allah sebagai rujukan kepada God. Jadi perkara itu telah diguna pakai di Borneo untuk satu ketika yang lama. Tapi isu di sini ni bukan isu perbalahan kitab, not the battle of scriptures. Ianya lebih kepada ketidakpahaman bahasa. Jadi pada tahun 1982, apabila kerajaan mengharamkan Alkitab, tapi memandangkan mana-mana pihak akan cuba mencari kitab mereka, mereka masih mengimport. Walaupun secara haram mengikut undang-undang ataupun secara tidak dibenarkan, mereka menggunakan. Jadi pada masa itu kerajaan pun bersimpati. Dan kerajaan pun faham bahawa itu adalah keperluan mereka. Maka pada tahun 1986, pada masa Kerajaan Barisan Nasional dipimpin oleh Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir, beliau telah mengarahkan kabinet dan meletakkan tanggungjawab kepada Timbalan Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Tun Ghaffar Baba, untuk mengeluarkan satu polisi yang dapat selesaikan perkara ini secara praktik yang boleh. Pada bulan Julai tahun 2000, pada tahun 1986, Tun Ghaffar Baba telah menubuhkan satu jawatan kuasa kecil. Tapi di perengan bawah tu pula, perengan asing dinyatakan jika dipakai, hendaklah ada satu percetakan di muka ataupun buku percetakan itu mengatakan untuk anutan agama Kristian sahaja. Jadi pada masa itu, kabinet telah pun terimalah cadangan ini, dipersetujui dan dikeluarkan arahan sebagai polisi kerajaan dan diguna pakai oleh Kementerian Dalam Negeri, diedarkan 5 Disember 1986 saya percaya, arahan yang mengatakan bahawa inilah keadaannya. 4 ni tak boleh pakai, 12 ni nak pakai boleh, tapi kena ada cop. Perkara itu berleluasa diguna pakai sejak 86 sehinggalah kes Jill Ireland, bila 8 CD yang kita bincang tadi telah pun dirampas.